Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod channel terbaik sahabat-sahabat semua, dan menarik ya untuk kita dengar ya ucapan terkini daripada Senator Dr. Mujahid. Ya dalam dalam satu perasmian ya, satu majlis perasmian Convention Parti Amanah untuk Negeri Selangor ya, yang bersama dengan Dr. Mujahid. Jadi beliau mengatakan bahawa hari ini ahli politik ya dibenci oleh rakyat. Ya. Kenapa mereka dibenci sahabat-sahabat semua, dan apa yang menyebabkan ahli politik ini ya hari ini ya tidak berapa lagi dipercaya oleh rakyat. Jadi menarik untuk kita dengar, dan siapa sebenarnya yang menolak titah daripada yang di Pertuan Agong. Ini yang menarik juga untuk kita dengar pencerahan daripada Senator Mujahid. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, semua kita bersama-sama untuk mendengar ucapan padu daripada Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam madani. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalam ala rasulihil amin, al-mab'uts rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Penciptaan kami, begitulah besarnya peluang untuk kita bersatu dalam isu-isu yang lebih besar daripada diri kita. Kembali balik kita ke tanah air, kita punya peluang juga, yaitu pasca pilihan raya umum baru-baru ini, di mana negara kita berhadapan dengan satu situasi parlimen tidak dapat dibentuk. Tidak ada mana-mana parti atau blok yang mampu membentuk kerajaan sendiri. Lalu sepanjang sejarah tanah air, politik tanah air, tidak pernah negara kita parlimennya tergantung selama 2 minggu selesai pilihan raya umum. Itu pertama menandakan bahawa dinamiknya politik di Malaysia tidak ada mana-mana blok. Di sebalik segala isu yang dimainkan, tidak ada mana-mana blok yang mampu untuk membentuk kerajaan. Kita menunggu selama 2 minggu. Kita mengharapkan sesuatu. Rakyat memerlukan kepimpinan negara. Rakyat memerlukan dasar-dasar kerajaan diturunkan. Apatah lagi rakyat memerlukan bajet dan keuangan untuk kita sampaikan kepada rakyat. Tapi waktu itu kerajaan tergantung. Tidak ada kerajaan. Walaupun kita mengeluh, kenapa jadi begini? Tapi biarlah saya ingatkan kepada seluruh ahli convention dan para tetamu sekalian, bahawa walaupun perkara itu dilihat seolah-olah satu krisis, walaupun perkara tersebut dilihat sebagai satu perkara yang menekankan negara, tapi hikmah di sebalik semua itu, hikmah di sebalik parlimen ini tergantung adalah Allah membuka ruang, Allah membuka peluang kepada parti-parti politik untuk menginsafi diri mereka dan melihat ke dalam bahawa selama ini usai saja pilihan raya, maka blok-blok daripada parti politik sudah pun bersiap sedia menyediakan barisan kabinet mereka untuk memerintah negara.
Tapi kali ini perkara itu tidak berlaku. Maka hikmah yang paling besar dalam peristiwa itu ialah supaya parti-parti politik merenung ke dalam dan melihat cara bagaimana peluang ini digunakan untuk ke semua parti-parti politik buat satu detik memikirkan kepentingan rakyat dan negara jauh daripada kepentingan parti masing-masing. Maka dengan berkat nasihat dan titah yang di-Pertuan Agong, maka baginda menitahkan parti-parti politik, tinggalkan kepentingan parti-parti kalian, lihatlah kepada negara, lihatlah kepada rakyat. Maka yang di-Pertuan Agong menasihati parti-parti politik ini, bentuklah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Perpaduan. Alhamdulillah, ketika nasihat itu diberikan, kita dengan dada yang terbuka dan lapang hati melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempunyai blok yang terbesar ketika itu, dititahkan setelah melihat suasana yang tidak ada keputusan untuk berjumpa dengan semua parti-parti politik, semua blok termasuk Perikatan Nasional, supaya membentuk sebuah kerajaan. Dan kerajaan ini bukan terdiri daripada blok Pakatan Harapan semata-mata, tapi kerajaan yang menuntut semua pihak membentuk kerajaan secara bersama. Maka alhamdulillah, semua parti-parti politik dan blok-blok parti politik bersetuju kemudiannya untuk membentuk sebuah kerajaan yang dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada yang memilih untuk tidak mahu mengambil peluang ini. Ada yang tidak mahu menggunakan peluang ini. Supaya ini satu peluang, satu ruang yang sangat baik untuk rakyat Malaysia. Walaupun Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional, bersama dengan GPS, bersama dengan GRS, mereka telah bersedia untuk meninggalkan kepentingan-kepentingan mereka supaya sebuah kerajaan perpaduan dapat dibentuk. Dan dari konvensyen ini saya ingin mengucapkan syabas, tahniah kerana anda berbesar hati untuk membentuk kerajaan perpaduan pada hari ini. Kita alu-alukan Yang Berhormat Datuk Wira Johan Abdul Aziz selaku Timbalan Pengurusi BN Selangor dan Adun Dusun Tua yang baru sebentar tadi memasuki Dewan. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan yang saya kasihi sekalian, saya kira sesiapa yang menolak peluang untuk membentuk kerajaan yang merentasi semua blok parti-parti politik adalah satu peluang yang sangat-sangat disia-siakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perikatan Nasional masih di alam mereka sendiri. PAS yang berulang kali menyebut cukup jumlah, cukup jumlah, cukup jumlah, sampai hari ini mengigau cukup jumlah, cukup jumlah, cukup jumlah. Ini peluang yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini peluang yang jarang-jarang sekali datang. Ini peluang yang seharusnya kita ingatkan kepada rakyat Malaysia bahawa kerajaan hari ini adalah merupakan kerajaan yang berbesar hati, berjiwa besar, meletakkan kepentingan rakyat dan negara lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Tuan-tuan jangan lupa peristiwa Sheraton, tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita lupa peristiwa Sheraton. Tanpa mengira apa sebab musababnya, kita tolak. Tanpa kita mengira apa masalahnya, kita tolak semua ini. Tapi kita melihat apa kesannya kepada rakyat.
Apa implikasinya kepada rakyat? Rakyat melihat langkah Sheraton adalah satu langkah di atas apa juga alasannya, adalah daripada kelompok orang-orang politik yang tamak kuasa, orang-orang politik yang hanya pentingkan diri, orang-orang politik yang hanya mau melihat habuan pada dirinya, orang-orang politik yang hanya mementingkan kelompok diri masing-masing. Dan lebih buruk daripada itu, rakyat melihat inilah orang-orang yang paling tak berguna sekali, yang tak layak untuk memimpin negara. Kita jangan lupa peristiwa itu. Kita jangan lupa bahawa nama kita sebagai ahli politik merentas semua parti politik. Tak kira kita PH ke, kita BN ke, kita PN ke, apakah kita, maka rakyat melihat kita dengan mata yang jijik, saudara-saudara sekalian. Tengok sajalah di media sosial. Tengok sajalah tanggapan-tanggapan mereka. Apa mereka kata? Semua orang politik sama saja. Apa yang amanah lebih pada orang lain? Apa yang UMNO lebih pada orang lain? Apa yang DAP lebih pada orang lain? Apa yang PKR lebih orang lain? Kamu semua sama saja. Betul atau tidak? Kita jangan lari daripada realiti ini, saudara-saudara. Orang tak hormat orang politik. Orang tak hormat YB. Orang tak hormat institusi politik. Kerana mereka telah melalui episod hitam. Dahlah COVID, tuan-tuan. Dalam COVID itu ada orang ambil kesempatan pula. Dahlah parlimen digantung. Dahlah kita dikurung. Dahlah kita ini duduk dalam keadaan murung. Orang-orang politik berseronok dan bersukaria dengan habuan-habuan yang mereka dapat. Oleh itu, saya nak ingatkan, kita di sini adalah orang-orang politik. Kita di sini mewakili parti politik. Kita di sini adalah pimpinan parti politik. Maka salah satu daripada misi besar kita dalam kerajaan perpaduan ini adalah untuk mengembalikan keyakinan rakyat kepada kita, kepada parti-parti politik. Ini besar tugasnya. Alhamdulillah, langkah awal kita untuk memenuhi misi ini telah pun dimulakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin dalam kerajaan perpaduan. Kita telah sekurang-kurangnya menyembuh rakyat, dan kita menyatakan kepada mereka, ini kami orang-orang politik yang dulunya bergaduh dengan Barisan Nasional bukan setahun, berpuluh tahun. Kalau saya saksikan daripada arwah Pak Usok Awar, ayah saya, lawan dengan UMNO habis-habisan. Macam anjing dengan kucing, tak boleh duduk sekali. Tapi kita menyatakan kepada rakyat, kita bersedia untuk duduk semeja walau dengan musuh ketat sekalipun, termasuklah Barisan Nasional melihat Pakatan Harapan. Barisan Nasional melihat, menyatakan no Anwar, no DAP. Bukan mudah untuk Barisan Nasional juga berjiwa besar duduk semeja merundingkan perkara yang lebih utama dari diri mereka.
It is not easy. Ini langkah awal kita, saudara-saudara. Jangan saudara-saudara ingat buat kerajaan perpaduan kerana seronok siapa dapat kabinet, siapa tak dapat kabinet. Berebut siapa nak pegang ini, siapa nak pegang ini. Saya ingatkan kepada ahli-ahli amanah Selangor, kita tidak membentuk kerajaan perpaduan untuk berebut jawatan, tapi kita bentuk kerajaan perpaduan untuk kita kembalikan keyakinan rakyat kepada institusi politik. Jangan kalian lupa semua itu. Kalau kalian bertelagah, berebut-rebut sesama kalian, maka kita adalah antara yang merosakkan kerajaan perpaduan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tidak mau perpaduan seperti Perikatan Nasional, seperti PAS, biarkan mereka. Peluang telah diberi kepada mereka. Sebab itu, hari ini Perikatan Nasional ataupun PAS tak boleh nak bercakap dah soal-soal agama, soal-soal bangsa. Tak boleh dah nak cakap orang Melayu kena bersatulah. Sekarang dia ada penasihat dia kan. Orang dah bentuk kerajaan perpaduan dah hampir 5-6 bulan, dia baru nak buat deklarasi perpaduan orang Melayu. Ni apa ni? Tuan-tuan, apabila kita membentuk kerajaan perpaduan, kita juga telah membentuk satu perpaduan. Bukan saja rakyat Malaysia, tetapi sesama orang-orang Melayu Islam yang merupakan tonggak kepada negara ini. Kita telah membuktikan kita boleh bersatu. Jadi kalau PAS, Barisan Nasional, mereka masih Perikatan Nasional, kalau mereka masih lagi nak bercakap soal perpaduan Melayu, soal Islam, tuan-tuan pekakkanlah saja tuan-tuan. Sebab peluang telah diberi kepada mereka. Dan tidak ada nasihat paling besar mewakili orang Islam, orang Melayu, tuanku yang di-Pertuan Agong, selaku raja dan ketua agama Islam dan simbol perpaduan, khususnya bagi orang Melayu. Tak ada orang yang paling besar, tak adalah orang yang paling hebat kedudukan Islam dan Melayunya. Apabila memberi nasihat, sepatutnya PAS bersatu, menerima nasihat daripada yang di-Pertuan Agong untuk bersatu. Bukan begitu? Tapi mereka telah memilih jalan menolak perpaduan ini. Dan saya ingin ingatkan kepada bersatu, kepada PAS, jangan kalian ingat bersatunya atau rakyat untuk bersatu padu, Islam untuk bersatu padu, orang Melayu untuk bersatu padu. Jangan kamu ingat hanya dengan kamu sahaja Islam dan Melayu itu dimartabatkan. Saya nak ingatkan kepada kalian daripada bersatu, daripada PAS, bahawa soal Melayu, soal Islam bukan hak milik cipta terpelihara orang PAS dan orang bersatu. Dia milik semua rakyat Malaysia ini, dan perpaduan adalah sebagai hasrat untuk kita menyatakan demikian. Jangan kamu kata, oh kalau nak Islam, nak Melayu bersatu, dengan kami baru jadi, dengan Perikatan Nasional baru jadi, dengan PAS baru jadi. Ini khurafat paling besar, tuan-tuan kena lawan, tuan-tuan. Ini khurafat paling besar yang tuan-tuan kena lawan. Apa mereka ingat hanya Islam dan Melayu mereka sahajakah yang boleh perjuangkan? Hanya Islam dan Melayu sahaja, dengan mereka lah maka Islam dan Melayu terpelihara dan terbela. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa sahaja yang menjadi kerajaan, maka Islam dan Melayu tetap terbela, kerana inilah tonggak bagi negara ini yang termaktub dalam perlembagaan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi jangan risau, jangan kita terpengaruh dengan bisikan-bisikan ini, tuan-tuan. Kerana insya-Allah, khususnya saya mewakili
daripada Parti Amanah Negara. Dan saya akan ulang di mana saya pergi, dan khususnya pada hari ini, kami daripada Parti Amanah tetap akan mempertahankan Islam dan Melayu sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan dan para tetamu sekalian, kita masuk bahagian kedua, iaitu tentang parti kita, Parti Amanah Negara, yang bagi setengah orang yang tergeliat lidah dia tak boleh nak sebut Parti Amanah Negara, atau ringkasnya nak sebut amanah, tergeliat lidah tak boleh sebut. Dia sebut apa? Pan. Dia tambah lagi hujung, pandap. Ini parti apa? Ini pandap. Tapi hari ni kita lega dah sikit, tuan-tuan, sebab tak bunyi pandap dah. Hari ni bunyi apa? Amdap. Hari ni bunyi amdap dah tu. Yang itulah panggil orang PAS, tergeliat lidah, dia tak berhenti nak sebut. Hari itu pandap, hari ini amdap, dan esok siapa-siapa yang tak ikut dia, maka mereka menjadi khadam di AP. Siapa yang tak ikut, dulu mereka kata apa? Dulu mereka kata Tun Mahathir ni khadam di AP paling besar sekali. Hari ni yang khadam hampa kata paling besar tu, hampa ambil jadi penasihat ya? Apa level hampa? Khadam hampa boleh jadi penasihat hari ni. Inilah dia level orang PAS, tuan-tuan dan puan-puan, yang menganggap paling suci dalam dunia. Kalau ikut dia baru jadi suci, kalau tak ikut dia semua kotor belaka. Dulu UMNO ikut dia, jadi suci belaka semua. Lalu UMNO dah tak mau ikut dia, pasal dah tahu panggil dia duduk dengan kita, jadi amdak pula. Jadi tak boleh berkawan dengan puak-puak ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jenuh kita kalau berkawan dengan puak-puak ni. Jadi saya harap mimpin-mimpin UMNO janganlah sekali-sekali duduk pandang juga belakang dekat PAS tu. Kalau boleh tak usah pandang belakang dah lah. Teruslah ke depan, insya-Allah, bersama dengan kerajaan perpaduan dengan kita, insya-Allah kita majukan negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak imbau balik momen-momen Parti Amanah Negara ini. Dan ramai daripada pengasas ni ada di sini bersama dengan saya. Saya akan ambil beberapa momen. Nombor satu, nak pilih nama amanah ni. Tuan-tuan tahu cerita dia ke tak? Panjang kita berbahas, tuan-tuan. Panjang kita berdebat. Kadang-kali bergaduh. Nak sebut nama apa? Kita ni nama apa ni? Maka waktu itu kita tahu kebanyakan daripada amanah ini adalah daripada PAS. Betul atau tidak? Hari ni Puan Puspa daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Puan Puspa, Nathan, mana Nathan? Singapore, Nathan daripada PAS, Dewan Himpunan Penyokong PAS. Tuan-tuan tahu tak Tok Guru Dewan Himpunan PAS ni siapa dulu dalam PAS? Pengurusi ni Perpaduan Nasional. Kita buat Dewan Himpunan Penyokong PAS. Ya, tu daripada PAS. Yang daripada Puspa, Frankie. Frankie daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Mana cita-cita kita waktu itu? Kita nak kita ni parti inklusif untuk semua kaum. Tapi nak jadi ahli tak boleh. Puspa tak boleh jadi ahli. Jadi saya rayu dalam PAS waktu itu, kalau mereka tak boleh jadi ahli, bagilah kat mereka satu dewan khas supaya mereka ada rasa nak duduk bersama dengan kita. Maka lahirlah Dewan Himpunan Penyokong PAS. Itu cerita dia. Maka mereka semua ni masuk mana? Kita duduk nak nama parti kita apa? Kita ni dihantui oleh PAS pada waktu itu. Maka waktu itu kita pun nak namalah Parti Islam Progresif. Islam jangan lupa, kena sebut Islam. Kalau tak sebut Islam, nanti PAS akan kata ini bukan Islam. Parti Islam Inklusif. Maka kita pun berdebat panjanglah. Tapi satu perkara yang kita setuju, kita menyatakan kadang-kali nama-nama yang kita kaitkan dengan Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah kita buat perangai yang buruk, maka yang buruk itu adalah nama Islam.
Dan itulah yang berlaku kepada PAS hari ini. Betul tuan-tuan? Yang caci, maki, hamun orang PAS. Orang PAS ni parti apa? Parti Islam. Maka orang Islam akan tengok, orang bukan Islam akan tengok. Kalau inilah namanya parti Islam, boleh menghalalkan maki, hamun, caci, cerca. Takkanlah Islam macam ni. Yang buruk tu siapa? Nama Islam. Sebab tu hari ni saya berani kata, PAS ni dia mencemar nama baik Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana bagi dia, apa dia buat itu mewakili Islam. Sebab itu dia senang nak gelar orang munafik. Sebab itu dia gelar orang mudah nak kata ni perangai macam Yahudi. Tu ketua dia tu, presiden dia, bukan ketua cawangan. Jadi tuan-tuan boleh bayanglah, fitnah ni dah jadi di lidah dia dah tuan-tuan. Fitnah tabung haji, fitnah kita sokong LGBT, fitnah Datuk Seri Anwar ini pro LGBT. Fitnah ni dah jadi buah mulut mereka. Walaupun dalam ceramah mereka ayat Quran hadis berbuih-buih. Dan saya kata fitnah. Betulkah fitnah tuan-tuan? Betul tak tabung haji itu satu fitnah? Dia betul terbukti di mahkamah. Yang kata kita jual tabung haji, yang kata kita jual aset tabung haji, akhirnya kita pertahankan tidak berlaku, dan mahkamah telah berpihak kepada kita bahawa akhirnya yang fitnah itu adalah PAS. Walaupun saya telah dianugerahkan oleh mahkamah, dibayar oleh pemfitnah ini, tapi sampai hari ini saya tak dapat lagi tuan-tuan. Kalau tidak ni YB Izham, saya boleh bagi 20,000, tak ada hal lah. Tak, harakah pun tak bayar. 600,000 sampai kita punya sahabat Lanjan terlantar di hospital. Jangan bagi aku terlantar sudahlah di hospital, kena bayar lah weh. Ni nak dekat convention Tapi itulah perangai mereka. Fitnah. Bila mahkamah mendapati ianya satu fitnah, tak mau bayar pula perangai. Inilah perangai PAS, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namanya Parti Islam Malaysia. Balik kepada momen kita. Kita ni bila nama kita Parti Islam, kalau kita buat perangai huduh, maka malu Islam, tuan-tuan. Kita kena jaga nama Islam, tuan-tuan. Apa saja jadi Islam itu above and beyond us. Islam itu lebih pada kita, tuan-tuan. Kena ingat benda tu. Maka itulah berdebat, akhirnya kita setuju. Kita melihat apakah satu nilai yang mana Islam itu sangat-sangat berpegang kuat dengan nilai itu. Maka dalam banyak perbincang-bincang itu lahirlah satu ketetapan, nama yang sangat menuntut semua kita, pimpinan dan ahli, supaya sampai ke level itu. Maka lahirlah dari situ perkataan yang merupakan satu nilai yang perlu kita pegang sebagai orang Islam dan juga bukan Islam, yaitu amanah. Maka lahirlah parti kita yang bernama Amanah. Karena Nabi SAW telah bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Tidak ada iman bagi mereka yang tidak beramanah, dan tidak ada lagi agama bagi dia jika mereka tidak ada memenuhi perjanjian-perjanjian. Maka itulah amanah ditubuhkan. Inilah sebab kita pilih nama parti kita, Parti Amanah Negara. Sebab itu ahli-ahli ini yang dengar cerita kita pada pagi ini, momen-momen untuk sukar kita memilih nama ini. Macam mana kita sukar nak memilih nama anak-anak kita. Kita mendoakan seperti pepatah Arab kata, al-ismu 'alal musamma, iaitu nama mestilah mengikut apa erti namanya itu. Macam nama saya Mujahid,
Arwah ayah saya bubuh nama saya Mujahid. Kerana apa? Tahun 64 arwah saya bertanding di Perlis, tempat YB Izam. Di Perlis. Masa tu ibu saya mengandung 7 bulan. Ibu saya turut kempen bersama. Zaman tu kempen bukan macam hari ni, tuan-tuan. Kadang-kadang waktu tu lah orang PAS nak pergi kempen masuk kampung ke dalam. Pemuda Lasak UMNO ni cerita lama, Datuk jangan ambil hati ni. Cerita lama Datuk Zaidi. Kita pun tak layak ni masa tu. No, Datuk, betul tak? Pemuda Lasak UMNO ni kadang-kadang dia rentang jalan itu dengan tumbangkan pokok. Bayangkan kawan ni nak pergi ceramah tu, orang nak tunggu. Lah nak buang pokok tu pula satu hal, tuan-tuan. Dah masuk satu kampung, kereta dah takat tu tak boleh masuk. Kampung dalam lagi 1 kilometer, 2 kilometer. Kenalah naik gerek, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tahu gerek? Beskat. Beskat. Gerek. Kalau dulu ceramah. Dulu ceramah mana ada elektrik, pakai generator semua. Duk ceramah. Pemuda Lasak UMNO pergi cabut generator. Dah lah tu, gelap gulita. Bayangkan dulu. Dan saya pun tahu lah, muda PAS pun buat benda sama kat UMNO. Bukanlah PAS ni baik sangat dulu. Tu zaman dulu ni cerita, jangan ambil hati ni cerita lah. Maka ibu saya mengandungkan saya 7 bulan. Ikut sama, bayangkanlah. Masuk dalam kampung Perlis tu. Lahyak-lahyak Mujahid ni. Maka ayah kata aku nak bagi apa nama budak ni. Mak dia tu ikut aku merata dah. Silat-silat ni lah dah, tak ada dah ni. Dan saya pun yang paling bonsu, nombor 11 tuan-tuan. Nombor 11 jangan main. Bukan macam hampa kan ni. Maka Lala kata nak bubuh nama apa? Bubuhlah nama Mujahid. Mujahid ni dalam bahasa Arab mana apa? Pejuang. Maka itu saya kata, hari ni bila bubuh nama amanah, comel dah tuan-tuan. Comel ke tak comel nama amanah? Tapi perangai hampa pun kena comel lah. Jangan duk amanah betul duk bergaduh sama-sama. Gedak amanah duk berebut sana berebut sini. Amanah pun tu buat mesyuarat kawasan, saya tak bagi orang ni masuk, tak bagi orang ni. Awak apa ingat aku tak tahu ke? Abang Kedi tu ada, dia tahu lah. Tak pernah dalam mesyuarat kita YB Izam aduan India tebal ni. Tu dalam hati saya kata dekat mesyuarat, tengoklah tuan-tuan, inilah anak kita yang nama Amanah tu. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh tak nama Amanah tu kita hidup dengan nama tu tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Pastikan Selangor jadi contoh kepada nama Amanah itu. Barulah orang angkat tabit spring dekat parti kita. Nombor 2. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu ucapan yang begitu mantap dan padu daripada YB Senator Dr. Mujahid, sahabat-sahabat semua. Jadi semuanya sudah terjawab siapa yang sebenarnya yang telah menolak, mengkhianat titah daripada Yang di-Pertuan Agong. Kerana kononnya mereka cukup jomlah ya untuk menubuhkan kerajaan. Hakikatnya SD yang mereka ada itu semuanya tidak terpakai kerana hari ini kita sudah punya ya akta lompat parti terbaik. Jadi sahabat semua, terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.